Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat yang penuh barakah. Nama saya Muhammad Rusyidi Syahmi bin Rosli. Saya dari kelas MC 112 1D dan hari ini saya akan membentangkan tentang isu Palestin. Okey. Isu yang saya nak ketengahkan ialah isu 7 Oktober 2023. Okey. Seperti yang kalian tahu, media barat sangat menekankan isu 7 Oktober di mana Hamas menyerang Israel dan melancarkan peluru pepandu kepada negara haram Zionis. Okey. Apa itu Hamas? Hamas ialah sebuah organisasi untuk memerdekakan Palestin daripada penjajahan rejim Zionis. Okey. Kenapa media barat sangat menekankan isu 7 Oktober sedangkan Palestin telah dijajah sejak 1948 lagi? Okey. Ketua Hamas telah berkata yang mereka sudah cukup menahan diri daripada melakukan serangan dan pada hari 7 Oktober itulah hari serangan pertama Hamas menentang Israel. Okey. Sejak konflik antara Israel dan Palestin 7 Oktober yang lalu, sebanyak 20,000 nyawa terkorban, termasuk wanita, kanak-kanak dan bayi. Kenapa Israel menyerang wanita, kanak-kanak dan bayi? Kerana mereka tahu penduduk wanita, kanak-kanak dan bayi mudah untuk ditarget dan mudah untuk dibunuh untuk melakukan misi mereka iaitu ethnic cleansing, iaitu pembersihan kaum. PBB telah menggesa supaya melakukan ceasefire ataupun gencatan senjata dan akhirnya mereka telah memutuskan untuk melakukan gencatan senjata selama 3 hari sahaja. Okey. Jika kita fikir secara logik, kenapa pernahkah ada perang yang hanya melakukan ceasefire selama 3 hari sahaja? Okey. Mereka seolah-olah menormalisasikan peperangan ataupun genocide cleansing selama 3 hari gencatan senjata berlaku. Penduduk Gaza akhirnya kembali tenang. Tetapi tak sampai berapa jam telah berlaku pembunuhan selepas berlakunya gencatan senjata selama 3 hari itu. Negara-negara berkuasa seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan yang lain-lain hanya berdiam diri sahaja dan telah menyokong action yang dilakukan oleh Israel. Okey, dan negara-negara Arab hanya berdiam diri sahaja dan hanya melakukan speech selepas 2 minggu peperangan Hamas dan tentera Zionis. Putera Muhammad iaitu putera Arab Saudi berkata Israel perlulah hentikan serangan sedangkan Arab Saudi sampai sekarang tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sekalipun. Perkara ini bukanlah saja membimbangkan tetapi ia mengecewakan seluruh rakyat Islam di dunia ini. Sampai sekarang tiada bekalan makanan ataupun barang keperluan asas yang sampai di Gaza disebabkan oleh sekatan yang dilakukan oleh rejim Zionis sampai sekarang. Negara Arab terus membisukan diri dan hanya melihat ethnic cleansing ini berlaku. Sedangkan ia adalah saudara kita. Rakyat Palestin adalah saudara kita yang perlu dijaga dan Masjid Al-Aqsa perlulah dijaga oleh orang Islam walau dengan apa cara sekalipun. Sejak peperangan itu berlaku, ramai orang mula menyuarakan pendapat mereka. Pelbagai artis terkemuka yang sekarang ini menyokong Palestin, menyokong kemerdekaan Palestin dan mengecam Israel dari melakukan ethnic cleansing. Banyak penduduk negara barat telah mula melakukan protes untuk memerdekakan Palestin, protes untuk melakukan gencatan senjata secara kekal untuk perdamaian antara dua negara. Ia termasuk di negara kita sendiri iaitu Malaysia. Okey. Negara Malaysia telah melakukan pelbagai cara untuk menunjukkan kita punya solidariti terhadap rakyat Palestin, sepertinya protes dari segi makanan, brands clothing dan lain-lain. Makanan-makanan yang telah diboikot oleh rakyat Malaysia dan seluruh umat Islam ialah McDonald, Subway, Burger King,
Domino's and Pizza Hut. Kita sebagai rakyat biasa tahu yang kita tidak boleh tidak boleh menolong dari segi fizikal seperti join perang, tetapi kita boleh menolong mereka dari segi kewangan, financial, iaitu memboikot segala produk buatan Amerika dan saham McDonald dan saham-saham restoran fast food di Amerika telah turun secara mendadak akibat boikot besar-besaran di seluruh negara. Okey, tidak hanya umat Islam saja yang boikot. Terdapat rakyat-rakyat yang lain yang berbeza agama juga ikut, walaupun media sosial menyekat isu Palestin, tetapi seperti TikTok, Instagram dan Facebook, semua rakyat sudah tahu kejahatan yang dibuat oleh rejim Zionis dan mereka telah kalah dari segi media sosial. Oleh itu kita perlulah terus untuk menyokong akaun yang mengketengahkan isu Palestin pada waktu sekarang. Sebagai contoh, di Instagram kita ada Eyes on Palestine. Untuk news kita ada Al Jazeera. Pada mereka yang mahu menyumbangkan dana kepada Palestin, mereka boleh menyumbangkan terus kepada Cinta Gaza dan Aman Palestin. InsyaAllah duit itu akan terus pergi ke Gaza untuk bantu saudara kita di sana. Sebelum mengakhiri video ini, saya mahu mengingatkan bahawa Palestin belum lagi merdeka dan kita perlu terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempermudahkan perjalanan penduduk-penduduk Gaza di sana. Saya Muhammad Rusyadi Syahmi bin Rosli dari kelas MC112 1D ingin mengucapkan Free Palestine dan terus boikot produk-produk buatan Amerika dan Israel. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.